Walaupun secara umumnya tidak ada satu hadis yang menyebut bahawasanya mengkhususkan doa mustajab itu pada malam Al-Qadar, tak ada. Tetapi Nabi SAW telah menyebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika jumpa ataupun jika mengetahui malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, supaya berdoa, menunjukkan doa pada malam Al-Qadar adalah doa yang mustajab. Tetapi Al-Quran secara umumnya bukan saja menyebut tentang malam Al-Qadar. Setelah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang puasa, Allah Azza wa Jal sebut, setelah sebut tentang puasa, tentang musafir, tentang seumpamanya, kemudian Allah sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, yakni Allah itu dekat. Para ulama tafsir seperti mana yang telah kita sebutkan menyebut sepatutnya disebut faqul inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Tapi Allah Azza wa Jal oleh kerana nak menggambarkan dekatnya dia, sehingga perkataan katakanlah tu pun dibuang, diterus dia masuk sesungguhnya aku ni dekat. Macam tak sempat-sempat untuk terus jawab bahawasanya dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bertanya di mana Allah. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menyahut seruan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaklah dia menyahut seruanku, mereka hendaklah menyahut seruanku. Wal yu'minu bi, mereka hendaklah beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Ayat ini di sudut munasabat, di sudut susunan ayat, Allah Azza wa Jalla letak setelah dia ceritakan tentang puasa, menunjukkan orang yang berpuasa doa mustajab. Kita tahu semua orang yang berpuasa, as-saim 'inda fitri, orang yang berpuasa ketika berbuka mustajab. Kemudian para ulama berbincang di masa bila berbuka tu, lepas buka ke sebelum buka yang mustajab tu. Sebahagian mereka mentarjihkan maksudnya ketika hampir nak berbuka, ketika itu kemuncak dia melaksanakan ketaatan, kerana dah nak habis dah ketaatan dia tu, dekat dah. Dan ketika manusia dia perut dia kosong, maka dia perasaan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kerana tak diisi dengan benda lain. Puasa menjadikan jiwa manusia ini lebih lunak, lebih dekat dengan Allah. Maka orang yang lebih dekat dengan Allah, maka doanya lebih mustajab. Kita sendiri tahu masa waktu-waktu kita rasa kita dekat dengan Allah, kita tahu waktu itu doa kita mustajab. Kerana macam yang saya sebut selalu, sesiapa yang tak direzekikan berdoa, sebenarnya tentulah dia tak dapat kemustajaban. Kata Umar bin Khattab, aku tak bimbang tentang mustajab, aku bimbang takut direzekikan atau tak untuk berdoa. Kerana sebahagian orang tak mendapat rezeki untuk berdoa. Saya sebut semalam di mana saya berucap, saya kata sebahagian orang dia ditimpa musibah, kita kata dia berdoa, dia kata insya-Allah lah nak doa lah ni, tapi dia tak doa-doa. Bila dia nak berdoa pun macam tak apa nak jadi doa dah. Dia angkat tangan, ya Allah, dia tak tahu, dia terhuyung, dia terkapai-kapai dalam doa dia. Dia tak terasa, Arab kata tak ada zauq. Dia tidak ada feeling bila dia berdoa. Kita kata ibadah banyak ni, doalah ke Allah. Dia pun semayang, dia doa, hanyut dia fikiran dia. Dia sebut, ya Allah tolonglah aku pun tak, dia pun tak terasa
dia pohon ke Allah Ta'ala. Menunjukkan Allah tidak merezekikan dia doa. Tapi kalau Allah merezekikan dia doa, kita boleh bangun solat tengah malam. Orang solat tengah malam ni lunak hati dia. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nabi diwajibkan kepada Nabi. Nabi suruh Allah suruh tahajud. Tapi dia bagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terasa nikmat solat malam. Dia tak terasa apa, teringat macam-macam, teringat WhatsApp dia, teringat Facebook, teringat apa. Tak jadi, tak masuk, tak khusyuk. Sebagian para orang-orang saleh, sebagian para ulama menyebut siapa yang bermaksiat pada Allah pada siang hari dia, maka dia tak dapat nikmat salat pada malam hari. Maka nikmat doa itu sendiri, bila Allah rezekikan hamba yang dia tanya mana Allah, dia nak doa. Kalau Allah rezekikan doa, tanda dia nak rezekikan kemustajaban. Bila orang tu dia boleh Allahumma ya Allah, dia doa pada Allah, dia rasa dia minta ke Allah, tanda doa dia mendekati kemustajaban. Dan doa itu akan menjelma kepadanya dalam berbagai-bagai rupa dan cara yang mungkin dia tak sangka. Sebahagian yang mana kita nikmati hari ini ialah jelmaan daripada doa-doa yang telah kita doa. Mungkin dia tak mai sebiji macam yang kita minta, tapi Allah Azza wa Jal memberikan maksud doa itu kepada kita. Sebab itu nak mustajab doa, jantung hati kita nak kena lunak pada Allah. Nak lunak itu antaranya berpuasa. Maka orang yang berpuasa dia banyakkan doa. Sebab itu kita bangun di tengah malam, kita puasa. Lepas daripada itu kita salat malam. Waktu yang mustajab, puasa, orang puasa mustajab, salat malam mustajab. Kemudian kita sujud, aqrabu ma yakun bainal abd wa rabbih, di antara hamba dan Tuhannya ialah ketika dia dalam sujud. Wa amma sujud fajtahidu fi sujud, apabila ada pun sujud, bersungguh dalam sujud, bersungguh doa dalam sujud. Maka sujud dekat, paling dekat sekali. Bukan salah lepas sembahyang angkat tangan doa pun boleh, tapi kita terlepas waktu yang paling dekat kita dengan Tuhan masa sujud, dan ramai orang tak doa. Sebab itu dia bangun tengah malam, dia sujud, dia doa. Dia doa pada Allah segala hajatnya. Nabi juga doa selepas daripada baca tasyahud. Summa yatakhayyaru minad du'a'i ma sya'. Kemudian dia pilihlah doa apa yang dia mau, selain daripada yang Nabi ajar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian doa mustajab. Kemudian pula kalau malam Al-Qadar, jadi dihimpunkan semua unsur-unsur kemustajaban. Maka kita doa ketika itu, maka mustajab doa itu. Kadang-kadang orang ni fikir nak tunggu Al-Qadar, Lailatul Qadar, dia kata dah habis, dia kawan dia pula berkena, dia kata aku jumpa dah malam kemarin. Kawan dia pergi buat macam tu, dia pun tak guna, dia tak semayang dah. Padahal setiap malam adanya waktu mustajab untuk kita doa pada Allah. Maka banyakkan doa. Doa ini akan hadir dalam hidup kita. Sebab itu jarak antara bumi dan arasy hanyalah sepotong doa yang mustajab. Jauhnya langit, tapi hanya dengan ya Rabb tertunai sampai
Wahai Tuhan, maka kita diajar untuk fiqh doa supaya pandai merintih. Falyu'azzim mas'alatah, kata Nabi, maka dia besarkan masalah dia kalau dia ada doa. Boleh macam saya sebut, boleh ya Allah ampunkanlah daku pun boleh, tapi hadis Quran, hadis dia ajar supaya kita panjangkan. Macam kita sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, panjangkan. Nak minta tu minta ampun je, tapi muqaddimah doa bagi panjang. Nak minta rezeki, ya Allah bagikan rezeki pun boleh, tapi muqaddimah kena bagi panjang, kerana tanda fiqh doa, kebijaksanaan berdoa. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, pemegang khazanah langit dan bumi. Sebut, puji Tuhan, kerana Tuhan ni dia suka kita puji dia, baru doa. Itulah sirah doa-doa Quran dan sunnah. Sehingga Nabi apabila sujud, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bila sujud, Nabi sebut pada Allah, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Kerana Allah ni banyak mana kita puji pun tak jadi, kerana dia maha besar. La uhsi sana'an alaik, tak dapatlah aku ini menghitung pujian padamu. Pun begitu kita kena puji dia. Sebab itu kita salat, sebelum nak sebut ihdinas siratal mustaqim, kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Semua puji dia, puji dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal mustaqim, baru doa. Sebab tu Nabi kadang-kadang bagi hadiah pada orang yang pandai doa ni. Angkat tangan, dia hiasi puji dan pujian pada Allah, baru disebut hajat dia. Ini antara sebab sebahagian doa hamba-hamba Tuhan cepat mustajab, dan sebahagian doa orang kerana bukan tak bagus, tapi dia tak mustajab pasal dia tak bersopan santun dengan Tuhan. Adab kita kalau bercinta sayang kat kekasih baru, dapat kekasih, kalau boleh hangit handphone kita sembang, tengok orang mencinta. Sebab bila kita sayang, kita cinta, kita kalau boleh nak cakap tiap hari. Allah suka hamba dia bercakap. Nabi Musa alaihi salam, dia digelar sebagai kalimullah, orang yang bercakap dengan Allah. Allah tanya dia sepatah, dia jawab banyak patah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu di tanganmu wahai Musa? Sepatah je Tuhan tanya dia. Allah maha mengetahui, tapi Allah nak supaya dia pay attention, supaya dia bagi perhatian. Tapi dia kata ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribun ukhra. Ni tungkat aku kadang-kadang saya nak pakai tungkat ni, dan aku pergi halau kambing ni kami ternak kambing ni pakai tungkat ni, dan tungkat ni aku adalah buat benda-benda lain lagi. Allah tak tanya buat apa, Allah tanya benda apa. Tapi sebab apa? Sebab suka dia berdialog dengan Allah. Sebab tu sekali dia minta Allah musnahkan Fir'aun, musnah Fir'aun. Kita cepat, ya Allah beri rezeki, boleh ya Allah berikanlah aku apa sekian-sekian, boleh, bukan salah. Tapi kita tak hiasi doa. Sebut, puji semampu kita. Bagi orang yang faham Quran dan sunnah, dia akan banyak lafaz-lafaz yang indah yang boleh dia hias. Khazainus biyadikal khazainus samawati wal ard, pada tanganmu khazanah langit dan bumi. Antar Razzaq, Antal Jawad, Anta Karim. Allah, banyak nak puji Allah, barulah mai hasrat kita. Dengan itu doa mustajab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku sahut seruan orang-orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Kata falyastajibuli, mereka kena sahut seruanku. Wal yu'minu bi, beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Inilah keindahan
dalam agama. Sebab tu soal doa ni menentukan akidah. Lain daripada Allah kita doa, syirik, kufur kita. Doa ni besar, kita rasa kecil. Kalau kita sebut selain daripada Allah, kufur. Wahai wali, selesaikanlah masalahku, walaupun dia wali, kufur kita. Wahai Abdul Qadir Jalani, sembuhkanlah penyakitku, kufur kita. Ini sekarang ni sebahagian tarikat duk kempen, ini amalan syirik. Kerana doa hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Hanya Allah kita mohon pertolongan. Mereka ni minta pertolongan dengan tok wali lah apa. Kebelakangan ni masuk geng-geng tarikat apa ni banyak kat ni. Serban besar tapi tak minta kat Tuhan, minta kat wali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa menentukan akidah. Sebab tu doa pada Allah tanda kebersihan akidah. Doa adalah soal yang besar dalam hidup ni dan lambang kepada kesucian akidah kita. Sebab tu Allah suka. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tak minta kat Tuhan, Tuhan marah kat dia. Dalam hadis yang diriwayat Imam Ahmad. Orang kalau kuih kita duk minta, kuih dia berjemu. Hang ni tak berhenti duk minta kat aku. Tuhan lagi kita minta, lagi dia suka. Lagi kerap kita minta. Siapa yang suka, dalam riwayat At-Tirmidzi, siapa yang suka an yastajaballahu lahu fi syiddah falyuksirid du'a fi rakha. Siapa yang suka Tuhan terima doa dia masa susah, banyakkan doa masa senang. Ni masa senang tak doa langsung, masa susah doa. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.